Selamat pagi dan salam sejahtera buat panel penilai dan rakan sekalian. Saya Setek Anagudi Mutlanomometrik di 2018-108-3274 di bawah seliaan Profesor Dr. T.S. Ismail bin Zainal. Saya akan menerangkan tajuk projek tahun akhir saya bertajuk Pembangunan Modul Pembelajaran Interaktif Easy Respi bagi topik respirasi mata pelajaran sains tingkatan 3. Yang pertama ini untuk latar belakang kajian saya. Yang pertama, kebanyakan konsep yang kita perlu pelajari dalam berbagai subjek sains mengikut beberapa laporan kajian lepas turut menyatakan dan menyarankan kegunaan beberapa modul pembelajaran interaktif. Ini daripada menurut buku Mike Fauzi, Wadensyah dan Anugerah 2015. Yang kedua, menurut Toboro dan Fabinu 2017 menyatakan strategi pembelajaran sikap pelajar, kekurangan sumber belajar bersama dan kebiasaan pelajar belajar. Jadi belajar adalah penyebab kesukaran pelajar mempelajari beberapa topik dalam subjek sains. Ketiga, itu penemuan sejajar dengan fakta bahawa ramai pelajar menganggap sains sebagai subjek yang sukar untuk dipelajari. Ini menurut Ogun Kola dan Samuel 2011. Dalam kajian ini, pengkaji menjalankan penggunaan modul pelajaran interaktif dalam sisi pelajaran dan pembudayaan interaktif dalam sisi pelajaran dan pembudayaan untuk meningkatkan lagi minat serta interaksi dan minat pelajar dalam subjek sains. Untuk penyataan masalah, ada 3 penyataan masalah saya. Yang pertama, merujuk Dini 2019 menyatakan bahawa miskonsepsi ini bermaksud para pelajar mempunyai salah tanggapan, kemudian berlaku pemahaman yang salah. Pelajar mudah mendapat miskonsepsi ini kerana tiada gambaran yang jelas mengenai terutamanya subjek sains yang banyak menggunakan istilah tertentu. Menurut Haji Muslim Jonit dan Nur Nadia Ramli 2012 menyatakan bahawa pengajaran dan pembelajaran berbentuk komputer PBBK adalah penggunaan komputer yang membantu proses pengajaran yang menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna dan menyeronok. Yang ketiga itu sistem respirasi dan sistem pengedaran darah pada manusia juga dinyatakan sebagai topik yang dianggap paling sukar untuk dipelajari oleh pelajar sekolah menengah pertama. Ini menurut buah Akufo dan 2017. Seterusnya itu objektif dan persoalan kajian. Untuk objektif ada 2. Jadi yang pertama, objektif saya adalah membangunkan modul pembelajaran interaktif Easy Respi bagi topik respirasi dalam mata pelajaran sains tingkatan 3. Objektif yang kedua, mengkaji kebolehgunaan instrumen model pembelajaran interaktif Easy Respi bagi topik respirasi dalam mata pelajaran sains tingkatan 3 mempunyai kesahan baik. Untuk yang seterusnya itu masuk kepada persoalan kajian. Persoalan kajian saya ada 3. Yang pertama, adakah modul pengajaran interaktif Easy Respi bagi topik respirasi dalam mata pelajaran sains tingkatan 3 mempunyai kesahan yang baik. Untuk persoalan kajian yang kedua, adakah modul pengajaran interaktif Easy Respi bagi topik respirasi untuk ini mempunyai kepercayaan instrumen yang memuaskan. Dan persoalan yang ketiga, adakah nilai kebolehan instrumen bagi modul pembelajaran interaktif Easy Respi bagi topik respirasi dalam mata pelajaran sains tingkatan 3. Bagi tujuan literatur ini, saya menggunakan 2 teori. Dari teori pertama itu teori konstruktivisme. Dari menurut Karunisa Muhammad Fakri 2012, seiring dengan perkembangan teknologi semasa, pendekatan pengajaran secara konstruktivisme ini boleh digunakan bersama dengan teknologi sedia ada. Teori kedua itu teori behaviorism, yaitu teori behaviorism ini dikritik kerana sering tidak dapat menjelaskan situasi pelajaran adalah kompleks kerana terdapat banyak pemboleh ubah atau perkara yang berkaitan dengan pendidikan atau pelajaran yang boleh berubah menjadi hubungan rangsangan dan bergerak panas. Jadi menurut A.M. Irfan Tafan, Ashab,
AM Iqbal Akbar Asfar dan Mursi F. Halumur 2019. Untuk dapatkan kajian lalu ini, menurut Wan Muhammad Aizzuddin Cemat 2010, pelajaran menggunakan multimedia komputer berbukti dapat membantu menyelesaikan masalah pembelajaran belajar dengan menggunakan komputer, membolehkan penjelasan lebih mudah kepada pelajar secara meluas, senang diterima oleh pelajar. Yang kedua, menurut Ongkola dan Samuel 2011, hasil daripada satu kajian telah menjalankan satu kajian penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan visual ke atas murid yang mempunyai pencapaian yang rendah dalam subjek sains. Jadi, tempatan kajian itu mendapati bahawa bahan bantu mengajar yang berasaskan visual ini memberi kesan yang positif serta dan setelah data yang diperolehi. Yang ketiga, seterusnya itu menurut Lu 2012, penemuan ini sejajar dengan fakta bahawa ramai pelajar menganggap sains sebagai subjek yang sukar untuk dipelajari. Bentuk dan sampel kajian, iaitu bentuk kajian saya menggunakan pendidikan pembangunan dengan menggunakan model AD. Itu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan soal 3D. Maksudnya sampel kajian saya menggunakan pelajar opsi, pelajar akhir tahun pendidikan sains dengan menggunakan persampalan secara bertujuan. Untuk yang seterusnya masuk pada instrumen kajian, saya gunakan itu yang pertama kesahan muka. Jadi untuk kesahan ini gabungan kesahan muka dengan kesahan kandungan. Yang kedua, kebolehpercayaan. Sampel kajian rintis ini saya gunakan 25 responden. Ini menurut Cooper dan Chandler 2011. 25 responden adalah saiz minimum untuk sampel kajian rintis. Khususnya itu kebolehgunaan sampel saya gunakan 50 responden. Ini menurut Cohen et al. 2017. Minimum saiz sampel kebolehgunaan adalah 40 responden. Jadi untuk kaedah analisis data ini saya gunakan untuk soalan kajian yang pertama, adakah modul pendidikan pembelajaran interaktif isi resipi bagi topik ilustrasi dalam mata pelajaran sains tingkatan 3 punya kesahan baik. Jadi instrumen yang saya gunakan kesahan muka dan kesahan kandungan. Untuk kaedah bertulis, kaedah analisis data saya gunakan pohon kapal. Untuk ujian dapatan saya gunakan nilai 0.61 hingga 0.8 adalah nilai persetujuan baik. Ini menurut Mota 2011. Soalan kajian yang kedua iaitu adakah modul pelajaran definisi resipi bagi respirasi ini mempunyai kebolehpercayaan instrumen yang memuaskan. Jadi instrumen untuk pengumpulan data ini saya gunakan soal sidik itu menggunakan skala Likert. Untuk kaedah analisis data saya menggunakan konsistensi dalaman itu Cronbach alpha. Jadi jangkaan dapatan itu alpha melebihi 0.1 mempunyai nilai minimum yang baik serta boleh digunakan. Ini menurut Palin 2010. Untuk yang ketiga, soal kajian, adakah nilai min kebolehan instrumen bagi modul pengajaran TT Busy Recipe bagi topik respirasi ini? Respirasi dalam mata pelajaran sains tingkatan 3. Instrumen kita gunakan itu kebolehgunaan soal 3D adaptasi oleh Lunch 2021. Kaedah analisis data kita gunakan itu deskriptif statistik nilai min. Nilai min adalah 5.0 hingga 38 ini nilai min yang kita ukur dan diubah sesuai oleh Zulkifli 2012. Di sini saya nyatakan ini adalah bibliografi yang saya gunakan. Dan rujukan yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya.